Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang berbahagia ini dapat kita bertemu, dapat kita bersua untuk kita bincang santai, sembang santai bersama yang dihormati, yang berbahagia Tuan Haji Saleh bin Muhammad Kasim, untuk kita bercerita tentang sejarah, tentang dunia pendidikan yang mana kita boleh ambil ia sebagai satu iktibar, sebagai panduan, sebagai satu idola untuk kita menjadi guru yang terbaik. Okey, Assalamualaikum. Sihat cikgu ya? Cikgu Saleh? Alhamdulillah sihat, Cikgu Zalani. Apa khabar ya sekarang? Sihat adanya. Alhamdulillah. Maka cikgu akan berada di penghujung perkhidmatan yang mana cikgu telah berkhidmat lebih 32 tahun cikgu. Ya, lebih kurang macam itulah, 32 tahun. Ya. Alhamdulillah. Jadi boleh tak cikgu kongsikan kepada kami, kepada semua rakan-rakan, apakah peristiwa yang manis sepanjang menjadi guru besar di Sekolah Kebangsaan Parit Baharu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Zalani yang telah menjadi pengacara dalam program santai sempena majlis persaraan saya lah ni yang akan berlangsung pada 1/9 1/9 2021 ini adalah merupakan tarikh akhir saya untuk berkhidmat sebagai kaki tangan pendidikan Jadi saya telah dilantik sebagai guru besar di SK Parit Baharu ini pada 28/12 28/12 tahun 2015 Pengalaman istimewa di SK Parit Baharu ini istimewanya saya dilantik pada waktu itu saya belum lagi diberi kursus sebagai guru besar yang dipanggil kursus NPQL pada masa itu saya 2 orang saja daripada 8 orang yang dilantik pada masa itu, 2 orang saja yang belum mengikuti kursus tersebut, dan saya adalah salah seorang daripadanya lah Jadi tarikh 28 hari bulan 12 tersebut saya datang melapor diri di PPD dan terus diarahkan ke SK Parit Baharu untuk menggalas tanggungjawab sebagai guru besar menggantikan guru besar Cikgu Baharudin bin Ibrahim yang telah bersara pada bulan 10 tahun 2015 tersebut Jadi istimewanya saya datang melapor diri di sekolah ini dengan beberapa orang pentadbir yang baru juga melapor diri bersama-sama dengan saya. Penekanan pentadbirannya baru, penekanan HEM-nya baru, hanya ada penekanan pokok saja yang agak lama sedikit. Itu pun dimaklumkan dia baru sebulan di situ. Jadi menjadi tanggungjawab yang agak beratlah untuk menyesuaikan mendapatkan data-data maklumat berkaitan dengan sekolah lah pada ketika itu berkaitan dengan pentadbiran, sebab pentadbir yang lama telah ada yang berpindah, ada yang dinaikkan pangkat jadi guru besar ada yang bersara, jadi kami datang dalam keadaan yang kosong lah yang kosong. Tapi kami menyambut cabaran tersebut dan hari pertama saya melapor diri tersebut saya terus membuat mesyuarat pengurusan dan untuk menyusun perancangan untuk tahun 2016 sebab perancangan tahun 2016 pun masih belum
dirancang, ya. Jadi dalam masa 2 hari tersebut, ya, sebelum sekolah buka pada 4 hari bulan 1 tahun 2016, jadi ada dalam masa lebih kurang 4 hari itu kami menyusun, ya, perancangan untuk apa? Membuat program-program lah, ya, rancangan tahunan, takwim sekolahan, ya, untuk tahun 2016. Tapi alhamdulillah, ya, dengan kerjasama walaupun mereka baru, ya, kami berganding bahu, kami dapat menyediakan buku pengurusan untuk tahun 2016 tersebutlah, ya. Dan seminggu saya masuk, ya, ke sekolah tersebut, minggu berikutnya saya telah diarahkan untuk berkursus, ya. Jadi maknanya saya ada 2 tugas lah, ya. Pertama saya kena kursus dan yang keduanya saya terpaksa menanggung tugas sebagai guru besar. Namun apapun, ya, saya bersyukur, ya, kerana saya dibekalkan dengan guru barisan, guru penolong kanan yang berkaliber, ya, yang dapat bekerjasama dengan saya untuk membantu meningkatkan pencapaian di sekolah SK Padu Baru ni lah, ya. Itu kenangan paling istimewa saya lah, ya, sebab dilantik dalam suasana semuanya baru, semuanya baru, ya. Jadi saya juga berterima kasih lah, ya, pada semua guru SK Padu Baru, ya, SK Padu Baru yang bekerjasama yang sangat baik lah, ya, kepada saya dalam waktu saya menjadi guru besar dan dalam waktu saya berkursus selama 6 bulan di IAB. Itu adalah pengalaman yang saya rasa istimewa lah, ya, tanggungjawab yang saya kena pikul, ya, kena sambut setelah dilantik sebagai guru besar, ya. Apapun saya tengok kerjasama yang baik daripada semua pentadbir dan kaki tangan sekolah, guru-guru, ianya dapat membantu saya untuk mengapalai pentadbiran di sekolah SK Padu Baru. Cikgu, Ya. saya ada satu soalan lah, orang kata tidak kenal maka tidak cinta. Jadi antara beberapa soalan yang saya nak tanya ni kira macam sejarah cikgu lah. Boleh tak cikgu kongsikan profil cikgu sebagai satu ingatan, sebagai satu kenangan? Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang belum mengenali dengan lebih lanjut ataupun lebih jelas tentang cikgu, supaya nanti kita boleh ingat lah, oh dulu cikgu Tuan Haji Saleh ni rupanya orang sini. Boleh tak cikgu? Boleh. Baik. Okey, silakan cikgu. Ya. Sedikitlah kaitan dengan profil sejarah, ya. Saya, ya, saya dilahirkan di Pasir Panjang, ya, Kincan, Selangor pada 28 hari bulan 11 tahun 1966, ya. Maknanya saya ni anak pesawah lah dulu, ya, anak pesawah. Kemudian saya mempunyai 10 orang adik-beradik dan saya adalah merupakan anak yang kedua, ya, Oleh ikut ini saya lelaki sulung lah, ya. Dalam 10 orang adik-beradik, 3 perempuan, 7 lelaki. Jadi saya lelaki anak yang sulung lah pelikutnya, ya. Dan saya ada kakak lagi yang atas, ya. Kemudian mengikut ayah saya berpindah ke tanah rancangan Felda, itu di Hulu Selangor, rancangan Felda Sungai Tenggiri, itu pada tahun 1972, ya. Berpindah ke tanah rancangan dan saya menerima pendidikan awal di tanah rancangan lah, ya, di tanah rancangan Felda Sungai Tenggiri, ya, Sungai Tenggiri. Maknanya lahir di Sabak, kemudian membesar di Felda lah, ya. Jadi tumpah darah saya, maknanya saya ni anak Sabak lah berikutnya, tapi membesar di daerah Hulu Selangor. Cikgu, seperti kata bijak pandai, setiap perjalanan pasti ada permulaannya. Boleh tak cikgu kongsikan
sejarah awal persekolahan cikgu, iaitu sekolah menengah, sekolah rendah, tahun bila dan di mana. Saya juga menerima pendidikan awal di SK Felda Sungai Tenggiri, ya. Bermula dari tahun 1973 sehingga 1978, kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah menengah di Sekolah Menengah Kampung Suharto, ya. Sekolah Menengah Kampung Suharto bermula dari tahun 1979 hingga 1983, ya. Maknanya setelah 1983 tu saya 5 tahun lah di sana, ya, 6 tahun di Sekolah Rendah Felda Sungai Tenggiri, kemudian sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Suharto selama 5 tahun. Maknanya saya menduduki peperiksaan SRP di Sekolah Menengah Kampung Suharto dan SPM di Sekolah Menengah Kampung Suharto lah, ya. Kemudian saya tidak menyambung, ya. Sepatutnya saya dapat tawaran ke tingkatan 6 di SMK Kuala Kubu Baru. Saya tidak menyambung pembelajaran saya di sana sebab saya dapat tawaran guru sementara di Sekolah Kebangsaan Felda Sungai Tenggiri tersebut. Sekolah asal saya baliklah, ya. Saya balik mengajar di situ dari tahun 1983 sampai 1986. Tuan Haji, saya ada satu soalan lagi. Institut pendidikan merupakan tempat seseorang guru itu untuk menjalani latihan bagi diasuh, diajar dan dilatih menjadi guru. Jadi, di mana cikgu mendapat pendidikan keguruan, ya? Tahun bila dan apa nama, ya, tempatnya? Tahun 1986 saya masuk, ya, masuk ke Maktab Perguruan Sultan Idris sehingga 1988. Ya, 1999 saya mula balik mengajar. Saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sepetaling, ya. Sekolah Kebangsaan Sepetaling di Petaling Jaya, ya. Selama 3 tahun lah di sana, ya. Selama 3 tahun di sana, kemudian saya balik ke Sabak Bernam, ya. Balik ke Sabak Bernam tu sebab berumah tangga, ya. Berumah tangga dengan orang Sabak Bernam, itu isteri saya sekarang, Puan Nursidah Ajmain, ya. Dan saya ditempatkan, ya, di Sabak Bernam. Saya ditempatkan di SK Simpang 4 BNO, ya. Di SK Simpang 4 BNO ni lamalah, ya. Cikgu Zania selama 18 tahun. 18 tahun saya di SK Simpang 4 BNO. Kemudian dinaikkan pangkat ke SK Taman Datuk Harun 1 pada 1/4 tahun 2009, ya. Di SK Taman Datuk Harun 1 tu saya berkhidmat lebih kurang setahun lebih sikit lah, ya. Pada tahun berikutnya, iaitu pada 1/8, ya, 2010, saya dipindahkan semula ke SK Parit 13 Sungai Nibong, ya. Di SK Parit 13 Sungai Nibong tersebut saya menjadi penolong kanan pentadbiran lah. Di SK Taman Datuk Harun tadi saya menjadi penyelidik petang lah, untuk penolong kanan petang, ya. Kemudian dipindahkan ke SK Parit 13. Di SK Parit 13 saya tak lama, lebih kurang dalam 8 bulan. Maknanya tahun bulan 4, bulan 4 saya ditukarkan ke SK Teluk Uru juga sebagai penolong kanan pentadbiran, ya. Kemudian selepas bertugas di SK Teluk Uru, ya, lebih kurang sampai 2015 lah. 2015 tu pada 28 Maret saya digerakkan semula dinaikkan pangkat lah sebagai guru besar di SK baru ni lah, ya. Option pemulihan khas. Jadi 4 tahun di Institut
Perguruan Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Jadi di situ saya melanjutkan pelajaran di sana lah ya. Kemudian sampai sekarang saya jadi guru besar dan akan menamatkan perkhidmatan pada 1 bulan 9 nantilah. Itu sebahagian daripada sejarah saya lah, Cikgu Zailani. Okey, cikgu, ada permintaan daripada sahabat-sahabat, daripada rakan-rakan guru yang mereka akan jadi guru penolong kanan jugalah. Jadi dia nak minta pengalaman cikgu, kenangan susah payah cikgu sebagai guru penolong kanan di luar daerah Sabak Bernam. Cikgu boleh kongsikan tak pengalaman itu? Supaya kami boleh tahulah apa persediaan, apa bila kita nak berada di luar, mental, fizikal dan sebagainya. Cikgu kongsikan, cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Zailani. Ini nak cerita berkaitan dengan pengalaman sebagai pentadbir di luar daerah Sabak. Maknanya kita dilantik di luar kawasan Sabak Bernam lah ya. Macam saya ya, pada 1 bulan 4 2009 saya telah dilantik sebagai guru penolong kanan petang di SK Taman Datuk Harun 1 ya. Sekolah ini merupakan sekolah kalau dulu bekas setinggan lah ya. Sekarang setinggan tu tak ada dah ada rumah-rumah flat ya. Jadi di situ kebanyakan murid Melayu lah ya, orang Melayu. Kalau ikut dari segi kerja bagi saya lah ya, di mana kita ditempatkan ya, selagi kita ingin menabur bakti ya kepada anak bangsa kita, di mana kita diletak pun kita insya-Allah kita akan boleh menjalankan tugas kita dengan baiklah ya. Di sana saya sebagai penolong kanan petang telah diterima baiklah oleh pentadbir-pentadbir di sana. Di sana dulu saya bersama dengan guru besar Cikgu Saad Bahatan. Cikgu Saad Bahatan ni dia juga orang Sabah ya. Jadi dia banyaklah beri tunjuk ajar kepada saya berkaitan dengan pentadbiran ni ya. Bila saya penyelih petang ini kerja saya lebih kurang macam sama macam guru besar lah. Saya pun sebab bila dilantik penolong kanan petang ni macam kita tak tahu apa tugas penolong kanan petang ni kan. Bila saya sampai ke sana ya, semua aktiviti program telah dirancang oleh PK1, PK-HEM dan PK Koko. Jadi saya hanya menjalankannya lah ya. Menjalankan program yang melibatkan murid-murid di sebelah petang ya. Semasa saya di sana saya rasa saya tidak banyak masalah lah ya. Cuma bila saya sampai di sekolah tersebut ya, saya dapati guru sebelah petang tu semua perempuan. Bila guru semua perempuan tu, saya pun menghadaplah guru besar. Saya mohon pada guru besar kalau boleh hantarlah seorang guru lelaki di sebelah petang. Boleh berkawan dengan saya lah ya. Bukan saya tak boleh kerja dengan perempuan semualah, tapi bolehlah saya lebih rapat lah ya dengan guru tersebut. Jadi saya pun diberilah seorang ustaz ya. Ustaz sebelah pagi ditukar dengan ustazah sebelah petang ke pagi, saya dapatlah ustaz. Jadi itulah kawan rapat saya semasa di sanalah ya. Dari segi tugas cikgu ya, tugas macam biasa cikgu ya. Tugas macam biasa ya. Sebagai pentadbir kita jalankan tugas kita sebagai pentadbir dan sebagai guru kita jalankanlah tugas sebagai guru. Yang penting kerjasama. Yang penting kerjasama. Di sana saya mendapat kerjasama yang baiklah dengan daripada semua guru ya. Dan banyaklah perkara yang memudahkan kerja. Walaupun saya dihantar keluar daerah ya, dari tempat penginapan saya pergi tu guru besar kata cikgu duduk di sini, ada rumah sewa berdekatan dengan sekolah, jadi saya tak ada masalah lah ya. Jadi saya pergi sekolah pun jalan kaki je ya, pergi sekolah ya. Jadi dari segi kerja di sana cikgu-cikgunya muda-muda semua
Dari segi kerja ni saya memang tak ada masalah lah semua kerja saya tengok beres lah saya hanya susun buat perancangan untuk murid di sana belah petang murid tahun tahap 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Jadi masa tu ada peperiksaan untuk tahun 3 tu Saya pun dah tak ingat dah. Tahap 1. PTS ke apa maksud Peperiksaan dia? tahap 1, PTS. PTS. Jadi saya buat pertumpahan di situlah walaupun tidak ditekankan tapi saya dah susun program, saya buatkan kelas tambahan kelas tambahan pun saya buat atas inisiatif permintaan guru-guru jugalah. Saya hanya cadangkan, saya kata pada hari Jumaat waktu murid-murid yang tidak ke masjid tahap 1 ni kebanyakan mak bapak ni terus hantar ke sekolah. Jadi kita pergi ke masjid tak ada orang yang mengawasi. Jadi waktu itulah saya buatkan kelas tambahan. Jadi pengorbanan cikgu-cikgu lah datang untuk buat kelas untuk untuk memastikan kelas PTS tu dapat berjalan dengan lancar dan murid tidak terbiarlah pada waktu itu. Apapun semasa saya di SK Taman Datuk Harun itu saya mendapat kerjasama yang baiklah dengan daripada cikgu-cikgu dan tidak ada masalah besar lah semasa saya di sana. Itu saja Cikgu Zailan. Dunia pendidikan ini bagi cikgu dah cukup matang lah, lebih daripada 33 tahun. Jadi sepanjang perkhidmatan cikgu ni, ada tak kenangan pahit ataupun peristiwa pahit yang cikgu anggap dia sebagai satu benda yang tak boleh dilupakan? Boleh tak cikgu kongsikan dengan kami kenangan pahit sepanjang lebih 33 tahun dalam dunia pendidikan? Kenangan pahit ni Cikgu Zalani sepanjang saya berkhidmat lah saya rasa tak adalah kenangan pahit sepanjang saya berkhidmat saya kena rasa serang dengan ibu bapa ke, kena apa ke? Kena serang dengan ibu bapa pun adalah, tapi saya anggap itu bukan benda yang benda yang besar lah. Benda tu yang boleh isu tu tidak besar bagi saya. Benda tu kita boleh selesaikan dan bila kita selesai tu bagi saya itu satu kejayaan bagi kita lah jadi saya rasa sepanjang 33 tahun lebih kurang saya berkhidmat sebagai pendidik ni, alhamdulillah lah tidak ada kenangan saya rasa yang pahit lah kepada diri saya. Maknanya saya bersyukurlah dengan kerjaya yang diberi kepada saya itulah. Soalan yang seterusnya ni saya rasa soalan Cepu Mas yang sangat menarik lah. Cikgu berada dalam dunia pendidikan ni dalam 3 era. Betul tak cikgu? Cikgu dalam generasi mesin type, cikgu juga generasi disket dan sekarang cikgu generasi yang dah tak payah disket, dah semua pakai cloud. Cikgu ya. Jadi dalam 3 generasi inilah cikgu. Agak-agak generasi mana yang paling mencabar sekali cikgu? Sudah pastinya lah generasi yang guna jari ni je lah saya dah mengalami mesin type mesin type, kemudian disket, kemudian selepas disket ini hanya gunakan jari saja jadi benda tu sebenarnya sekiranya kita mempertingkatkan ilmu sentiasa mempertingkatkan ilmu, benda itu kita akan dapat atasi lah sebab pembelajaran kita ni adalah sepanjang hayat. Jadi kita terpaksa mengikutlah perkembangan yang ada untuk memastikan kita dapat menyampaikan maklumat yang terbaiklah kepada anak didik kita. Okey cikgu, ini ada lagi mesej daripada sahabat-sahabat. Dia nak minta cikgu berikan kata-kata hikmat, nasihat atau pesanan terakhir kepada guru-guru semua di SK Parit Baru yang akan meneruskan cabaran mendidik dalam dunia yang mencabar dan serba canggih sekarang ni.
Ada 3-4 tips lah cikgu bagi kepada kami supaya kami boleh sama hebat macam cikgu lah di akhir nanti. Silakan. Pertamanya Cikgu Zalani ya. Pertamanya kerjasama sepasukan lah ya. Kerjasama sepasukan ni amat penting dalam kita menjayakan apa-apa program. Tapi saya tengok di SK Padat Baru ini, saya tengok kerjasama itu memang ada ya, dan perlu dikekalkan lah, perlu dikekalkan supaya program-program ataupun aktiviti ataupun perancangan yang kita rancang dapat berjalan dengan jayanya lah ya. Itu yang pertama lah. Yang kedua ni perlu ada peningkatan ilmu lah ya. Kita kena ikut perkembangan semasa dan kita kena belajar lah ya. Kena belajar dengan keadaan yang semasa untuk kita dapat menyesuaikan ya situasi sekarang ya, demi untuk anak murid kita. Contoh sekarang dalam pandemik COVID-19 ini, kita lihat teknologi maklumat ini sangat penting ya. Teknologi maklumat ini sangat penting. Kita terpaksa menggunakan teknologi-teknologi terpaksa guna gadget-gadget, terpaksa guna komputer ya, yang selama ini kita hanya ajar dengan murid secara bersemuka ya. Tetapi sekarang ni murid tak ada. Murid tak ada dan kita pun tak pasti murid kita tu terima ke tidak pembelajaran yang kita ajarkan. Jadi pentinglah pada kita untuk mendalami ilmu-ilmu ini bagi menyampaikan maklumat kepada murid dengan lebih tepat lah ya. Itu nasihat saya lah. Yang seterusnya niat kita kena betul lah. Kita perbetulkan niat kita bahawa kita ini adalah sebagai seorang mendapat kerja bila adanya murid kita ini. Tak ada murid kita, kita tak ada kerja. Jadi kita hargailah murid kita dan buatlah seikhlas yang boleh untuk mengajar anak murid kita supaya mereka dapat berjaya di masa hadapan ya. Dan ini adalah aset kita ya. Aset kita, gaji itu mungkin kita dapat hanya di dunia saja, tetapi ilmu yang murid pergunakan untuk mereka melangsungkan hidup itu akan menjadi bekalan kita di akhirat nantilah. Itu saja Cikgu Zain. Bermula 1 hari bulan 9 ni maka cikgu akan jadi YB lah yang bersara. Jadi apa plan cikgu ataupun rancangan cikgu selepas cikgu menamatkan perkhidmatan di dalam dunia pendidikan ini? Boleh jawab. Ramai orang tertanya-tanya apa yang saya akan lakukan selepas saya bersara. Macam inilah ya. Bila dilihat persaraan ini adalah persaraan pilihan ya. Bila dilihat umur persaraan saya baru masuk ke 55, menjadi tanda tanyalah tu ya. Kenapalah Cikgu Saleh ni bersara awal ya. Jadi sebenarnya perancangan tu saya tak adalah perancangan untuk buat bisnes ke ya, dan lain-lain lah ya, untuk menambah ekonomi. Sebenarnya saya ada tanggungjawab yang belum dapat saya lunaskan lagi ya, iaitu tanggungjawab saya kepada keluarga ya. Pada keluarga saya ada seorang orang tua saya yang tinggal seorang saja di kampung ya. Jadi saya mengambil tanggungjawab itulah ya, untuk menjaga orang tua saya ni, sebab kita dah cuba pujuk ya orang tua kita ni untuk duduk bersama kita, tapi orang tua, maklumlah orang tua ya, mereka ini lebih selesa duduk di rumah sendiri. Jadi kita lah ya, bila saya adik-beradik sampai 10 orang ya, dalam 10 orang ni tidak adakah seorang yang boleh berkorban ya, berkorban untuk menjaga beliau lah. Jadi saya ambil tanggungjawab itulah. Saya harap apa yang saya buat ni mendapat keredaan Allah lah ya. Tak apalah saya amin amin. Tak apalah saya korbankan kerjaya saya demi
keluarga saya yang tercinta. Saya rasa itu salah satu daripada tanggungjawab saya yang saya perlu selesaikan. Itu je Ustaz Dani. Semoga diberkati oleh Allah dan semoga Amin. cikgu sentiasa beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan Terima kasih. akhir sekali cikgu. Jadi Ya. sepanjang sembang santai kita, akhir sekali kami guru-guru, murid-murid dan kaki tangan Sekolah Kebangsaan Parit Baru mengucapkan selamat bersara dan semoga cikgu akan lebih ceria, lebih gembira, lebih seronok di masa akan datang dan semoga pilihan cikgu adalah pilihan yang terbaik. Dan kami merasakan cikgu adalah permata yang kami anggap sebagai satu yang istimewa dan mungkin tiada gantinya lah yang seperti cikgu. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada cikgu di atas kesempatan sembang santai hari ini. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah di lain masa kita berjumpa lagi. Terima kasih si Daun Selasih. Terima kasih. Dan tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hujan malam menambah resah, hati sepi sejak kau tiada. Semakin hari semakin rindu, biarpun badan terpisah